Salam sejahtera murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks bahasa Melayu tahun 4 dan buka muka surat 88. Pada hari ini kita akan belajar dengan tajuk fikir sebelum buang. Baiklah murid-murid, pada hari ini kamu akan dapat membaca bahan grafik, menulis dan melakarkan kesan dengan betul setelah kita membuat perbincangan. Manakala nilai murni yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah kebersihan mental dan fizikal. Baiklah, sekarang kita teruskan. Ini merupakan paparan yang terdapat dalam buku teks di muka surat 88 dengan tajuk fikir sebelum buang. Baiklah, sekarang kita akan membaca dan membuat gambaran tentang tajuk yang diberikan. Fikir sebelum buang. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca. Pada suatu malam, Gauri melayari internet. Dia ingin mencari maklumat tentang kesan pembuangan minyak masak terhadap alam. Gauri ditemani ibunya, Puan Kamala. Baiklah, di sini apa yang ingin dicari oleh Gauri? Betul. Gauri ingin mencari maklumat tentang kesan pembuangan minyak masak terhadap alam. Jadi kita pun sama-sama akan mencari bersama Gauri. Lihat dalam ni. Kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Tahu kan kesan? Akibat dia. Apa akibat jika kita membuang minyak masak di dalam ataupun di sekeliling alam sekitar kita. Baik, sekarang kita akan lihat satu per satu. Ini merupakan gambaran. Dia sudah beri kita gambar dan kita fikirkan. Kita kena bincang. Sebab, apa pula akibat. Lihat di sini, kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Di sini terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Jadi, kita akan bincangkan berdasarkan sebab ini, apakah akibat yang akan berlaku. Berdasarkan daripada gambar-gambar ini, kita boleh membuat penilaian. Baik, kita akan melihat satu persatu mengikut gambar yang telah diberikan. Baik, kita teruskan. Baik, sila lihat gambar ni. Minyak masak itu dibuang di mana? Betul. Minyak masak itu dibuang ke dalam sinki. Jadi apa akibatnya? Lihat, dia sedang mengepam sinki itu kan? Sinki tersumbat. Jadi disebabkan membuang minyak masak ke dalam sinki, akibatnya sinki telah tersumbat. Boleh faham kan? Ini yang paling mudah sekali. Baik, sekarang kita teruskan gambar yang kedua. Lihat. Di manakah dia membuang minyak masak itu pula? Buang pada kawasan tumbuhan. Berhampiran dengan tumbuhan inilah buang minyak masak tersebut. Jadi apa akibatnya? Lihat di sini. Akibatnya tumbuhan mati. Lihat. Kita tidak boleh membuang minyak masak yang sudah digunakan tu di kawasan tumbuhan. Nanti tumbuhan itu akan mati. Inilah sebab membuang pada kawasan tumbuhan, akibatnya tumbuhan mati. Baiklah, sekarang kita teruskan di gambar yang seterusnya. Oke, ini buang minyak masak di mana nih?
Buang minyak masak di kawasan longkang ataupun buang ke dalam longkang. Jadi apa pula akibatnya jika kita membuang minyak masak ke dalam longkang? Betul, longkang busuk dan saliran air tercemar. Longkang akan menjadi busuk lah. Kadang-kadang longkang pun akan jadi tersumbat. Tapi akibat yang paling ketara sekali ialah longkang busuk dan saliran air tercemar. Bila kita nampak air tu mengalir, dia akan berminyak-minyak di situ dan menjadi berbau yang tidak selesa, berbau busuk. Okey, boleh faham yang ni kan? Baiklah, sekarang kita teruskan. Yang ni, tengok. Ikan ni. Air pun telah tercemar. Ni buang ke dalam mana ni? Buang ke dalam sungai. Jika minyak masak dibuang ke dalam sungai, apa pula akibatnya? Akibatnya sungai dan laut tercemar. Berlakulah pencemaran. Jika berlaku pencemaran, habitat-habitat haiwan yang tinggal di dalam sungai atau laut itu pun akan terganggu. Yang lebih teruk lagi, kehidupan ini akan turut mati. Itulah dia akibat dia. Jadi kita tidak boleh membuang sesuka hati minyak masak tu. Terutamanya terhadap alam sekitar kita. Okey, boleh kan? Baik, sekarang kita lihat seterusnya. Ini dia. Yang kita bincangkan tadi. Kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Sebab buang ke dalam sinki, akibatnya sinki tersumbat. Kemudian buang pada kawasan tumbuhan pula, akibatnya tumbuhan tu mati. Kemudian buang ke dalam longkang busuk dan saliran air tercemar. Selepas tu buang ke dalam sungai, sungai dan laut pula tercemar. Yang ni mudah kan, boleh faham. Inilah dia kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar kita. Jadi, kita jangan sekali-kali membuang minyak masak yang sudah digunakan tu, yang sudah berkali-kali digunakan dan tidak boleh digunakan sudah untuk masak. Jangan buang sesuka hati, terutamanya terhadap alam sekitar kita. Inilah dia kesan-kesannya. Okey, jadi sekarang kita teruskan latihan. Latihan senang sahaja. Ini adalah arahan. Lukiskan peta pelbagai alir dan lengkapkan dengan betul. Lengkapkan dengan betul ni maksudnya kamu lengkapkan berdasarkan perbincangan kita tadi. Semua jawapan sudah ada. Tinggal kamu tulis semula di dalam kertas kajang. Kemudian lukis dan tulis dengan kemas dan jelas. Kemas dan jelas itu boleh faham ya. Mesti tulis dengan kemas dan jelas. Jangan tulis cincai. Cincai itu dalam bahasa yang kamu faham lah. Baiklah, sekarang ini cikgu mau kamu lukis macam ni. Tengok. Lukiskan dengan kemas. Mengikut arah anak panah ni. Ni. Lihat anak panah ni. Mesti anak panah ni betul lah. Di sini mesti ada sebab dan di sini ialah akibat. Okey, ini merupakan peta pelbagai alir. Di tengah-tengah ni tuliskan dengan kemas. Kesan pembuangan minyak masak terhadap alam sekitar. Caranya kamu tulis di dalam buku, di kertas kajang kamu ialah seperti ini. Tulis nama macam biasa, tulis kelas kamu, kemudian perkara, seterusnya jawapan latihan 1, tarikh, kemudian lukislah macam ni. Yang di sini di bawah ni yang cikgu bagi contoh sini tidak muat, jadi kamu kena tuliskan sendiri. Tulis dengan kemas. Garisan sila buat dengan menggunakan
pembaris. Cikgu tidak mau lihat hasil kerja yang tidak kemas ya. Nah, cikgu harap kamu boleh paham. Peringatan, jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian tugasan kamu mestilah disiapkan dan dihantar selewat-lewatnya pada hari Sabtu bersamaan dengan 18 Julai 2020. Belajar di rumah, stay at home. Terima kasih. Bye-bye.